Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alladhi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Sampai kita pada muka surat 17, betul? Muka surat 17 sampai pada bab yang baru kan? Okey, inilah kita dah masuk sempadan bab yang penting bagi tiap-tiap orang yang mencari guru. Jadi dekat sini nanti Imam Ghazali akan ceritakan tentang apa yang Nabi maklumkan daripada ahadis dia tentang beza ulama akhirat dengan ulama dunia. Jadi sebab ada beberapa perkara, kalau kita tanyakan satu perkara tentang perkara akhirat, kita tanyakan kepada ulama dunia, kita tak akan menemukan jawapan dia. Boleh faham ni? Boleh dapat ke ni? Ni semua tengah buka-buka kitab macam ni. Kemudian daripada mana Al-Imam Al-Ghazali bahagikan, jadi jawapan dia daripada peringatan ataupun ketakutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dia. Sampai kita kepada ni Al-Faslul Thalis fi bayani afatil ilmi wa bayanil alamat ulama'il akhirah wal ulama' as-su' wa tusamma ulama'id dunya. Okey, dia kata Al-Faslul Thalis, bermula sekarang kita sampai kepada fasal yang ketiga fi bayani afatil ilmi, pada menceritakan kebinasaan ilmu, wa bayan alamat ulama'il akhirah, dan penerangan ataupun satu kenyataan menerangkan satu penerangan tentang siapakah dia ulama' akhirah wal ulama' usu', dan siapakah pula ulama' usu', ulama' dunia, ulama' jahat. Wa tusamma ulama' ad-dunya, dan dinamakan dia ulama' ad-dunya. Ulama' ad-dunya dinamakan dia itu adalah ulama' dunia. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kebinasaan ilmu dan menyatakan alamat ulama' akhirat dan alamat ulama' yang jahat, dan dinamakan ulama' dunia. Okay, sekarang dia kata kebinasaan ilmu. Jadi dekat sini suka saya nak sebutkan, kita kena tumpu bahawa ilmu tu ada dia punya pembawakan baik secara umum, tapi dia ada pembawakan jahat secara khas. Maksudnya pada beberapa bab ilmu tu memang disebut secara umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tentang tanpa ilmu memang celaka. Tetapi kesudahan seseorang duduk dekat satu-satu ilmu boleh membawa kecelakaan. Contohnya, bila satu orang tu dia perlukan kepada taubat, dia perlukan kepada amal, dia perlukan kepada ilmu. Kalau dia perlukan taubat, maka dia perlu belajar ilmu. Kemudian bila dia dah belajar ilmu, dia pun rasa ilmu ni ada nampak kelebihan, nampak kemasyhuran, kemudian dia pun tersangkut dekat ilmu tu je. Maksudnya dia hanya nampak, wah, ilmu ni hebat, ilmu ni boleh menjadikan seorang tu mulia, ilmu tu boleh menjadikan kita boleh berbahas dengan orang dan kita boleh menang dalam perbahasan. Dia tersangkut situ je. Bila dia sangkut situ, dia terkena afatil ilmi. Maksudnya dia terkena kecelakaan ilmu. Okey, itu ilmu yang bangsa zahir. Macam inilah ilmu zahir. Ada ilmu yang berbangsa batin. Contohnya, ketika dia mengetahui bahawa tak ada yang dapat menyampaikan kelurusan hati melainkan dengan zikir, maka dia pun berzikir. Bila dia berzikir, kemudian sampai kepada satu buah ilmu daripada ilmu batin tu ialah mukasyafat. Mukasyafat tu ialah satu pembukaan. Jadi dia pun terbuka satu pembukaan sampailah dia berupaya untuk mimpi Rasulullah. Bila dia berupaya mimpi jumpa Rasulullah, maka dia pun rasa inilah kesudahan ilmu. Sebenarnya dia tertipu dengan mimpi tadi tu. Walaupun sebenarnya dah mimpi jumpa Rasulullah dah. Cuma dia kena tahu Rasulullah tu makhluk, bukan Allah. Jadi dia terhenti dekat Rasulullah tadi.
Sebab tu Sayyidina Abu Bakar cakap, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Nampak tak? Jadi nak sebutnya kita di sisi kita, tapi ingat jangan pula jadi macam Khawarij. Khawarij langsung ingat Allah saja, nak Allah saja, Nabi Muhammad dibuang dalam tong sampah saja. Itu Khawarij. Jadi kita bukan Khawarij. Kita bukan orang yang melampau sampai jadikan macam satu Nabi cakap, ambillah pujilah aku, tapi jangan puji aku seperti puji kaum Bani Israel kepada Nabi Isa. Nabi Isa dia dijadikan Tuhan terus. Ingat Nabi Isa umat dia jadikan dia Tuhan terus. Khawarij jadikan Nabi Muhammad tong sampah terus. Kita tengah-tengah. Kita Nabi Muhammad tu tinggi, tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad membawa kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita berhenti dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbezaan ataupun tipu daya tuan-tuan ya, tipu daya daripada sudut ilmu zahir. Orang tu belajar ilmu zahir sampai dia tersangkut dekat ilmu zahir, orang tu belajar ilmu batin sampai dia tersangkut dekat ilmu batin. Maka itulah sebabnya Imam Ghazali cakap afatul alim, kecelakaan ilmu. Dan tidaklah mewakili perkataan ni untuk kita kata tak payah belajar sebab ilmu ni nanti membawa kecelakaan. Itu pun tipu daya. Kecelakaan ilmu dan menyatakan ulama al-akhirah. Siapakah ulama akhirat tu? Dan alamat ulama jahat. Siapakah ulama jahat tu? Ada tanda-tanda dia. Yang ulama jahat tu dan dinamakan ulama dunia. Dinamakan ulama jahat tu ialah ulama dunia. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali kata, qad dzakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama wa qad warada fil ulama as-su tashdidatil 'azimah dallat ala annahum ashaddun nas 'adaban yawmal qiyamah. Kata Imam Al-Ghazali, qad dzakarna, sesungguhnya kami telah menyebutkan, dia kata, kami telah menyebutkan ma warada min fadailil ilmi, barang apa yang telah warid datang daripada fadailil ilmi, daripada kelebihan-kelebihan ilmu. Ilmu tu ada kelebihan dia. Kemudian wal ulama, dan kelebihan ulama. Wa qad warada fil ulama isu, dan juga telah datang riwayat daripada ulama-ulama yang jahat. Tashdidatul azimah. Betul. Tashdidatul azimah. Dia kata telah datang juga riwayat. Tadi kami dah sebut, maksudnya dalam kitab ni tadi belakang kami dah sebut tentang kelebihan ilmu. Tetapi sebenarnya datang juga warid dalam agama kita menceritakan tentang ulama su, dan cerita tentang ulama su tu tashdidatul azimah. Itu adalah bersangatan Nabi memperingatkan ulama jahat ni, dallat ala annahum, yang menunjukkan atas mereka itu asyaddun nas adaban yaumal qiyamah. Mereka itu seteruk-teruk manusia. Ulama jahat tadi tu seteruk-teruk manusia yang akan diazab pada hari kiamat. Faminal muhimmat, dan setengah daripada perkara penting al-azimah, yang agung, yang besar, ma'rifatul alamat, mesti mengenal alamat, al-fariqah, yang membezakan bainal ulama'i dunya wa ulama'i akhirah, membezakan ulama dunia dengan ulama akhirat. Wa na'ni bil ulama'i dunya, dan kami kendaki daripada ulama dunia itu ulama usu, iaitu ulama yang jahat, walladzina qasduhum, dan bermula niat mereka itu, qasad mereka itu, minal ilmi, ketika mereka itu niat mereka itu tentang ilmu, ataupun niat mereka itu ketika mereka mendapatkan ilmu ataupun menuntut ilmu, at-tana'um. Nampak tak? At-tana'um maksudnya bernikmat-nikmat, bid dunya wat tawasul ilal jah, dan tujuan dia dapat ilmu tadi tu tawasul ilal jah, maksudnya menyampaikan dia tu kepada kemegahan. Wal manzilati 'inda ahliha, dan dia nak dapat tempat di sisi ahli dunia. Ahliha tu ahli dunia, ha tu dunia. Artinya telah kami sebutkan apa tu? Akan beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang akan beberapa kelebihan daripada ilmu ni yang saya terjemah tadi ya, dan ulama. Dan telah datang pula beberapa hadis pada mencelakan ulama yang sangat besar kesalahan, yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat
seksa pada hari kiamat, maka setengah yang cita-cita yang amat besar itu, iaitu mengetahui alamat yang membezakan. Cita-cita yang amat besar maksudnya perkara penting tadi yang saya dah terjemah tadi itu yang mudah untuk difaham. Cita-cita yang amat besar itu iaitu mengetahui alamat yang membezakan antara ulama dunia dan ulama akhirah. Dan kami kehendak dengan ulama dunia itu, maksudnya maksud ulama dunia itu ialah ulama yang jahat adalah alamatnya mereka itu. Maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan-kesukaan dunia dan menyampaikan ia akan kemegahan-kemegahan dan meninggikan akan martabat pada orang yang ahli dunia. Maka adalah qasad yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada seksa pada hari kiamat. Okay. Saya bagi contoh kalau tuan-tuan tak nampak. Dia kata tanda-tanda ulama dunia itu ialah dia tuntut ilmu, tujuan dia ialah untuk tana'um. Yang paling umum kalau tuan-tuan nak nampak ialah tuntut ilmu sebab nak kerja. Tuntut ilmu sebab nak kerja. Sebab zaman dulu ataupun tuntut ilmu sebab nak dapat zakat. Zaman dulu siapa yang menuntut ilmu kalau dekat Mesir tempoh hari, siapa yang menuntut ilmu ni zaman Imam dulu zaman Imam Syafi'i zaman dulu. Siapa yang menuntut ilmu akan diberi zakat. Kalau zaman dulu siapa menuntut ilmu dapat zakat. Jadi kadang-kadang tujuan orang menuntut ilmu tu ialah makan minum. Jadi tujuan menuntut ilmu tu jadi bila tujuan tu salah, biasanya dia akan tumbuh sebagai satu ulama yang salah. Itu satu daripadanya. Sebab kebiasaan orang zaman dulu yang gelandangan tu, mereka duduk dalam halakah supaya nampak macam kami ni murid ulama sekian, supaya dapat zakat. Okey, yang kedua, memang orang tu menuntut ilmu supaya dia jadi tata'ala. Dia jadi tata'ali, jadi tinggi di hadapan manusia sampai sultan nampak. Bila sultan nampak, sultan kata ini ulama yang paling tinggi pada zaman ni, kami nak bawa masuk dalam istana. Jadi tujuan dia ialah supaya dapat biaya daripada istana. Jadi tujuan menuntut ilmu ialah untuk dunia. Itu antaranya. Okey. Kemudian yang lain pula dia kata tawasul ilal jah. Kadang-kadang ulama tu dia tak nak pun dunia, dia tak nak pun dapat gaji besar ke masuk dalam istana, dia tak nak pun. Tapi dia nak jah. Jah ni dia nak ialah bukan haji jah ke apa, bukan. Jah ni maksudnya yang dia nak tu ialah kemegahan. Kemegahan ni maksudnya dia nak tengok siapa murid ramai. Ataupun dia nak tunjuk yang dia tu ada murid. Setidak-tidaknya dia ada murid. Dia nak macam tu. Nak menyampaikan kepada kemegahan. Itu semua dunia. Sebab saya kira-kira kalau orang lain ada kemegahan yang tinggi, nanti dia akan hasad. Benda tu kita akan nampak. Jadi dia tak nak orang lain tinggi pada dia. Jadi sebab apa jadi macam tu? Jawapan dia sebab dia nak benda tu. Dia nak jah tu. Bila orang lain ada jah, dia marah. Bila orang lain popular, dia marah. Bila orang lain banyak like, dia marah. Bila orang lain banyak pengaruh, dia marah. Sebab dia nak benda tu. Bila orang tu menuntut ilmu, dia nak benda jah tadi tu, jadi dia akan rosak agama dia sebab dia tak dapat jah tadi. Kalau dia dapat jah tadi tu, juga dia akan rosak. Kalau dia tak dapat, dia akan rosak sebab dia mencari benda tu. Yang benar ialah orang yang menuntut kerana Allah. Dan dekat menuntut kerana Allah ni banyak dia punya kesamaran dia. Sebab boleh jadi orang tu benar, boleh jadi orang tu benar dan jatuh, benar dan benar. Maksudnya benar dan terus benar, benar dan boleh jatuh. Manusia sebabkan tak masuk dalam perbahasan ni, sebab itulah dalam ilmu tasawuf ni bila tak masuk secara detail, dia takkan dapat bezakan. Jadi dia nampak nanti dia sangka baik pada beberapa tempat yang salah, maka kadang-kadang bersangka baik kepada ulama su'. Bersangka baik kepada ulama su', habis keputusan dia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wa litumaru bihi as-sufaha wa litusarrafu bihi wujuhun nas ilaikum faman fa'ala dhalika fahuwa finnar. Nabi kata la tata'allamul ilma, jangan kamu semua menuntut akan ilmu litubahu bihil ulama, supaya kamu tu berbangga-bangga mengatasi para ulama.
walitumaru bihi as-sufaha, supaya kamu menunjukkan kehebatan di hadapan orang bodoh. Orang bodoh memang nampak hebat je kita, padahal kita bodoh je semacam sebenarnya, tapi sebabkan nampak kita menuntut ilmu, orang nampak kita hebat sikit. Walitasarrafu bihi wujuhun nas, dan jangan sebab nak berhadap muka-muka manusia kepada kamu, maksudnya nak banyak pengaruh. Faman fa'ala dhalika fahuwa finnar, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, kata Nabi, fahuwa finnar, maka dia itu tempat di dalam neraka. Wal iyadu billah, mudah-mudahan janganlah Allah jadikan kita setengah daripada orang yang tertipu daya. Amin Allahumma amin. Artinya jangan kamu belajar ilmu itu kerana bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama, dan kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal. Maksudnya dengan orang bodoh kita bantah-bantah nak tunjuk kita terror. Dan kerana kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia, kita nak orang semua menghadap pada kita, kepada kamu, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu, maka barang siapa berbuat yang demikian itu, maka iaitu diseksa di dalam api neraka. Jadi hadis ni nak menunjukkan, ada tak orang yang menuntut ilmu sebab yang demikian tu? Ada. Walaupun Nabi tak cakap secara direct, tapi Nabi cakap indirect. Nabi cakap jangan menuntut ilmu kerana dunia. Maksudnya ada yang menuntut ilmu kerana dunia. Itu sebabnya Nabi cakap jangan. Nampak? Dia indirect. Yang direct Nabi cakap jangan. Indirect maksudnya dah ada. Ada orang menuntut ilmu. Betul ke indirect saya cakap tu? Kan? Macam tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi kata, inna asyaddan nas azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi'ilmih. Saya tak baca lagi. Terjemah saya dah baca tadi. Dah. Jadi Nabi kata, inna asyaddan nas azaban yawmal qiyamah, sesungguhnya seteruk-teruk manusia, azaban nisbah seksa besok hari kiamat, alimun, orang alim, lam yanfa'hu bi'ilmih, yang ilmu dia tak boleh memberi manfaat pada dia. Maksudnya ilmu dia tak boleh takutkan dia. Ilmu banyak dah, ilmu tu dia tak takut. Dia tak takut kepada Tuhan. Ilmu ada. Jadi dekat sini nak menunjukkan ada orang alim yang tak takut Tuhan. Nampak tak? Jadi bila orang alim tu tak takut Tuhan, maksudnya dia bukan ulama akhirat. Nampak? Jadi bila Imam Ghazali cakap ada ulama dunia, ada ulama akhirat, daripada mana dapat? Datang dia daripada hadis-hadis Nabi. Okey, ni hadis yang kedua. Nabi cakap orang yang paling teruk kena seksa hari kiamat besok ialah orang alim yang ilmu dia tak dapat takutkan dia. Artinya bahawasanya yang sangat seksa pada hari kiamat itu iaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ilmu dia tu tak boleh memberi dia takut. Itu dia maksud dia tak boleh memberi manfaat. Dan ilmu dia tak boleh menakutkan orang. Sebab apa tak boleh menakutkan orang? Dia pun tak takut. Dia pun tak takut Tuhan. Bila dia cakap dengan orang pun tak takut. Dan dia akan gunakan ilmu dia pun bukan untuk takut. Kebanyakan orang nak apa? Jawapan dia, kebanyakan orang nak dunia. Jadi dia akan gunakan ilmu dia untuk membuat persembahan. Sebab persembahan tu disukai oleh masyarakat. Jadi sebab itulah bila dia ngajar, orang tak ada menambah takut, tetapi orang nambah ketawa. Itulah. Ini kalau tuan-tuan baca kitab ni, tuan-tuan akan nampak jelas kan. Sebab itulah sebenarnya banyak kita nak kena baca. Satu lagi, kena duduk dengan ulama akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dengan ulama dunia memang hanyutlah. Nama je orang tu, nama dia syekh ke, nama dia tuan guru ke, nama dia, kalau dia dunia, hanyut murid. Hanyut. Jadi ni hadis yang kedua je. Artinya bahawasanya sangat okey, dah habis tadi. Dan lagi sabda Nabi, lagi hadis nak ceritakan tentang ulama ni lagi. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad huda, tiada bertambah petunjuk dekat sini ketakutan. Lam yazdad minallahi, sebenarnya tiada bertambah dia itu daripada Allah, illa bu'da, melainkan bertambah jauh. Nabi cakap man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu. Alim tak? Alim. Man izdada ilman, orang tu alim, bertambah ilmu. Walam yazdad huda, tetapi tak bertambah huda, tak bertambah takut. Lam yazdad minallah, sebenarnya dia tu dengan Allah, jarak dia, bukan jarak lah, maksudnya hampir dia dengan Allah, tak bertambah pun, illa bu'da, melainkan bertambah jauh. Macam ni tuan-tuan. Dia sekarang dekat kosong. Dekat, apa nama benda tu kak? Apa benda kak? Nama kak? Skala. Skala kosong. Skala kosong, skala 7 syurga. Contohnya lah. Dia nak sampai kepada Allah, kena beramal. Naik skala 1, 2, 3, 4. Kan naik. Sampai skala 7, syurga mati. Kan? Sekarang ni bila dia bertambah ilmu, sepatutnya dia naik skala 1, skala 2.
Ini dia boleh bertambah ilmu jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nampak tak? Asalnya dekat kosong, waktu bodoh tempoh. Waktu bodoh dekat kosong, sepatutnya bertambah ilmu naik 1, naik 2. Ini bila bertambah ilmu negatif 1, negatif 2, negatif 2. Itu yang Nabi cakap. Lam yazdad minallahi illa bu'ada. Jadi nak menunjukkan di sini juga hujah nak menunjukkan bahawa Nabi cakap ada orang alim tapi bertambah jahat. Jadi dia alim ulama tapi jahat. Jadi dia gunakan ilmu dia untuk menjauhkan orang daripada Allah. Jadi kewujudan mereka ni ada. Suatu lah kadang-kadang guru tu cakap jangan pergi sana, jangan pergi sini sebab dia tak nak murid dia rosak, tapi murid dia nak pergilah, dia tak daya dah nak cakap kan. Pergilah. Dia biasanya siapa yang pergi-pergi tu kadang tak perasan tu, bila nak mati besok baru perasan. Sebab waktu hidup ni, waktu tenaga tengah kuat, kan tengah nak seronok. Jadi bila duduk dengan guru tu seronok. Sebab guru tu biasanya akan bagi yang keseronokan. Kalau guru yang nak ngajak pada mati ni biasanya dia perit-peritkan, dia marahkan, dia itu kan. Sebab dia nampak masa tak cukup. Itu sebabnya dia marah-marahkan. Kalau duduk yang tenang-tenang tu memanglah dia suka-suka sana, kenduri sini, majlis itu, majlis sini, amal sana, amal sini, vacation sana, vacation sini, jalan sana, jalan sini. Semua dia buatlah. Sukalah budak tu. Sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang saya tak cakap semualah. Tapi kadang-kadang macam tu. Orang buat tahfiz ni, dia buat sekolah, lepas tu dia masyhurkan sekolah dia supaya dapat sumbangan. Budak tu dia tak buat apa-apa pun. Sumbangan dapat, ditunjuklah dia bagi makan, ditunjuklah dia bawa budak ni ke sana, dia bawa budak di sini, itu ditunjuk. Ilmu budak tu bodoh aje, duduklah 20 tahun pun. Jadi dia orang tak buat budak pun. Jadi saya nak sebut, ni yang saya nak sebut yang beberapa contoh macam ni lah kan. Beberapa contoh ni supaya tuan-tuan jelas bila ulama cakap ni, sebenarnya ulama jahat tu ada. Bila Imam Ghazali cakap, bila ulama-ulama akhirat sebut dalam kitab kan, ada ulama jahat, ada ulama akhirat. Sebenarnya ada. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang kita sangka baik. Oh, orang ni takkanlah dia buka sekolah, dia buka zawiyah, takkanlah apa. Tengok dulu, tengok syariat dia. Sebab tu nak tahu orang tu betul tak betul, tengok syariat dia. Ini orang kita yang datang jemaah kita, walaupun tak ambil baik, ada seorang budak tu. Saya tempoh hari ada jumpa kawan dia, dulu datang sini ngaji kita, lepas tu agaknya tak tally, pergi belajar kat Kelang dengan satu tuangu. Dia kata tuangu tu cakap best, cakap hakikat semua. Tuangu tu salam semua murid perempuan dia. Lepas bila salam semua murid perempuan dia, dia cakap aku sangka baik dengan guru aku lebih tahu apa yang dia buat. Oh, guru kau tahu apa yang dia buat, Nabi tak tahu apa yang Nabi hukumkan. Kadang otak kita tu sangka baik tu dah bodoh. Nak tahu guru tu betul tak betul, tengok syariat dia. Kalau perempuan semua disalam tu asal, besok lain lebih lagi tu besok. Inilah yang jadi yang rosak-rosak daripada orang-orang tarekat. Kesudahannya nama tarekat rosak. Nama tarekat yang betul pun rosak disebabkan orang bodoh macam ni. Dan kadang-kadang murid tu pun bodoh. Dah nampak jelas-jelas boleh pula cakap sangka baik apa macam tu. Itulah. Jadi tujuan saya ceritakan perkara ni sebab saya nak tunjukkan bukti pengalaman saya sendiri berkenaan tentang sekolah-sekolah yang memang makan murid. Banyak yang main murid je sebenarnya. Maksud saya main murid ni macam tadi tu memang main perempuan lah. Yang macam ni maksud saya gunakan pelajar, buatkan sekolah, lepas tu dapatkan sumbangan itu je. Kita ni kutip juga sumbangan, tapi sebab nak bagi tuan-tuan sejuk. Beli aircon. Aduh, letih pula nak baca. Jadi sampai kita berhenti tadi dekat man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yanfa'u lam yazdad minallahi illa bu'da. Jadi bertambah jauh Jadi skala tadi tu jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sekejap sebelum saya lupa lagi saya nak cakap. Oleh kerana saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan tadi, oleh kerana saya dah nampak sekolah-sekolah ni tak betul, banyak, bukan saya tak kata semua. Tapi saya nampaklah ada beberapa sekolah ni tak betul. Sebab itulah saya kata cubalah naikkan sikit semangat tuan-tuan untuk mengajar. Tak semestinya tuan-tuan, saya kena ngajar, saya kena tak tahu Encik Afifi ada ke tidak. Saya kena tinggalkan kurta hafiz saya ni. Bukan macam tu. Kurta hafiz jalan terus. Tapi tauliah ambil kerja jalan. Tuan-tuan kaedah katalah kaedah ada sekolah, ada kedai. Kedai cikgu jalan terus. Tapi tuan-tuan tu jadi ustazah, ngajar. Ada waktu ngajar. Tak semestinya nak ngajar
Direct tak semestinya. Ada waktu ke-8 pergi mengajar. Jadi saya kata kalau maksudnya bila kita semua pergi mengajar, susahlah nak sesak sikit generasi kita. Kalau kita semua berganding bahu dekat puncak alam ni, cukuplah puncak alam kita jaga. Tak payahlah sibuk-sibuk mengajar yang tempat yang luar-luar tu. Puncak alam ke sarjana yang dekat-dekat ni lah yang jemaah kita. Jaga je macam tu. Jadi anak-anak kita dapat betul, anak-anak kita dapat takut. Kalau nak buka sekolah, kita memang takkan terdaya je kita. Jadi nak cakapnya, tuntut ilmu, dapat permainan-permainan nahwu sorof tu, dapatkan main dia. Dapatkan hujah pada masalah akidah tu, dapatkan hujah pada masalah fikih tu, lepas tu jalankan tasawuf, lepas tu ngajar. Jadi barulah kita dapat kekang benda ni. Kalau tidak, orang banyak buat sekolah sebenarnya memakan budak aje. Satu saya kadang marah kenapa budak-budak tahfiz keluar bodoh. Itulah sebabnya. Sekolah tu tak mengajar. Kadang bukan budak tahfiz je, budak pondok sama. Budak pondok susah lah nak jadi bodoh. Sebab budak pondok ni dia ada apa? Dia ada disiplin dia. Maksud saya, dia satu hari kena baca 8 kitab. Maksudnya kelas tu penuh sampai malam. Kalau nak jadi bodoh pun bodoh sikit je. Sebab 8 kitab tu kadang-kadang dia baca 2-3 kitab, dia dah stres. Jadi 5 kitab tu kosong, 3 kitab tu dia dapat. Jadi nak sebutnya, tapi walaupun macam tu, ada juga yang jadi. Saya akan cari tempat yang siapa yang nak ajar saya boleh pergi. Saya memang saya tak kisah. Saya tempoh hari waktu saya pergi Kedah, Pondok Baling, saya pergi sana. Saya pergi pondok Ustaz Abu Bakar Warak, saya pergi pondok Syarif ni, saya pergi pondok Ustaz Awang, saya pergi pondok Pondok Lanai tu apa nama dia? Siapa ingat Pondok Lanai apa nama dia? Bukan Misbahul Munir apa? Pondok yang Tunku Masudi, tapi apa nama dia? Saya dah lupa dah. Waktu saya pergi tu Tunku Masudi dah meninggal dah. Waktu saya masuk tu Tunku Masudi meninggal, yang jaga ialah Ustaz Awang. Ustaz Awang tu ustaz inilah, ustaz nama dia Ustaz Abdul Wahab. Tunku Haji Abdul Wahab. Okey. Jadi waktu saya pergi sana, pondok tak ada. Saya boleh korbankan diri saya. Yang penting ada tak orang nak ngajar, itu saja. Saya cakap kat ayah saya balik, saya kata, balik. Saya tahulah mana saya nak merempat. Sebab saya dah nampak masjid situ, pondok sini saya dah nampak. Saya sampai situ tengok. Mana saya nak mandi, mana saya nak buang air, mana saya nak makan, saya tengok dah. Jadi pondok tak ada waktu tu. Pondok tak ada, saya kata ayah baliklah, saya kata. Saya tahulah macam mana saya nak merempat, saya kata. Lepas tu Ustaz Awang cakap, Ustaz Awang pula, Ustaz Anwar, nama orang tu. Ustaz Anwar tu murid Tuan Cik Yahya, kawan Haji Sulaiman. Khalifah Tuan Cik Yahya, orang Naqsybandi. Jadi dia cakap, oh pakcik, dia kata, ini dia kata kalau macam ni budak ni cakap, budak ni jadi. Saya dapat doa Ustaz Anwar tu. Dia kata kalau macam ni budak ni cakap, budak ni jadi, dia kata. Lepas tu dia pun tak sampai hati, dia pun cari pondok. Dapatlah saya cari pondok ada satu pondok buruk lah. Lepas tu yang tolong saya itu ialah satu orang abang, nama dia Syekh Rafi'i. Syekh Rafi'i itu anak Syekh Umar. Anak Syekh Umar. Jadi Syekh Rafi'i ni dia sangat raikan orang. Dia cari pondok, sampailah jumpa satu pondok tu reput. Tapi pondok tu lah yang sesuai, yang dia rasa sesuai untuk saya. Sebab saya seorang je. Lepas tu masuklah pondok tu. Dia kemas-kemas, dia jalan atas pondok tu, roboh pondok tu. Ni koyak ni dia punya ni. Koyak ni semua ni. Sebab bila jatuh kan dia nak tahan dengan betis dia kan. Koyak berdarah-darah. Oh tak apa. Dia style dia macam tu. Dia pelak sikit anak Syekh Umar ni. Syarif ni tu. Okey, lepas tu cari pondok lain, lama terpaksa bagi saya pondok Kelamin. Agak Kedah cantik pondok dia. Ada dapur, ada proper lah, ada dapur. Walaupun tak adalah macam rumah orang, tidak lah, tapi untuk budak pondok cukup lah. Nak letak kari, nak letak rempah, ada macam ada rak yang dia orang dah siap. Lepas tu dapatlah saya pondok Kelamin, pondok Kelamin tu, pondok orang kahwin punya. Jadi saya duduklah situ. Jadi akhirnya dapat juga pondok. Walaupun saya niat saya tu, saya tak kisah je. Jadi nak sebutnya, kalau saya tengok saya tak boleh belajar dekat mana, siapa yang tempat ngajar, saya akan pergi walaupun saya terpaksa merempat. Saya tak takut. Saya cakap kat ayah saya. Saya kata lepaskanlah saya kata tak usah takut. Saya bukan kaki perempuan, saya bukan kaki dadah, saya bukan kaki erat, saya bukan kaki itulah saya kata. Saya bukan kaki tu. Tak usah takutlah saya kata. Lepaskan saya. Saya tahulah saya jalan diri saya macam mana. Okey. Jadi itulah dia. Jadi sebenarnya guru tu sebenarnya bab ni, kalau bab perkara ni tuan-tuan, saya setuju dengan apa, kadang-kadang ada orang dia kritik pondok kan. Saya orang pondok. Kalau orang kritik pondok mesti saya pun marah juga. Tapi kalaulah betul benda tu yang dikritik betul, kita kena terima. Jadi yang masalah yang dikritik benar ialah ketika pembelajaran tu berjalan, kita tak cek budak tu apa dia dapat. Kita tak cek. Maksudnya belajar, dia faham ke tak faham? Dia dapat ke tak dapat? Benda tu kena
Kena check sebab ini besok jadi pewaris kita. Jangan kita habiskan umur kita, habiskan umur dia, kesudahan seorang pun tak jadi. Jadi nak kena check. Yang itu perlu ada. Perlu tengoklah. Saya ketika zaman saya dulu, zaman sekarang ni budak jorat dah lain dah sikit lah. Tapi kalau zaman saya pergi jorat dulu, kami sebabkan periksa setiap hari. Zaman Covid pun tak ada. Jadi sebab itulah kami belajar full lah 4 tahun tu. Saya 4 tahun setengah tu full belajar. Periksa setiap hari. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang apa kritikan-kritikan tu nak kena ditimbang seadil-adilnya. Mana yang perlu ditimbang kena timbang. Ataupun tuan-tuan sendiri kena timbang. Besok anak balik daripada sekolah mana, sekolah asrama sana, asrama sini, pondok sana, pondok sini, tahfiz sana, tahfiz sini. Tengokkan apa dia balik jadi apa. Apa kau dapat, tanya. Kau dah berapa bulan ni, apa dapat dalam sebulan ni. Kau dapat dalam seminggu ni, apa kau dapat dalam seminggu ni. Jadi supaya budak tu tahu cara nak ukur. Ini jangan duduk situ lama tak dapat. Jangan macam tu. Nanti kan kitab dah khatam banyak, bila tanya hukum tak tahulah ya. Macam mana tu kitab dah banyak khatam? Ni tuan-tuan ni tak tahu lah ni, kitab banyak khatam dah ni. Periksa saya nak buat sebenarnya, tapi itulah masa nak menulis tu. Saya ingat saya tak akan buat dah periksa sampai 50 soalan. Saya mungkin buat dalam 10 soalan. Saya tak akan tanyalah bila periksa tu akan berlangsung, sebab saya pun tak tahu bila. Nanti saya print je, saya bagi je lah, jawab je. Nanti saya duduk sini, saya duduk zikir lah. Tunggu tuan-tuan siap soalan, jawapan. Bagi je lah. Jadi dekat situ saya boleh tengok lah mana yang masih segar dalam ingatan. Tapi sebenarnya yang tak segar tu bukannya tak tahu, mungkin tak segar. Maksudnya dalam beberapa minggu ni mungkin tuan-tuan apa yang tuan-tuan ingat kan. Mungkin sebenarnya ilmu yang tuan-tuan tak dapat jawab tu ada ilmu tu, tinggal lagi. Kan ilmu ni kena selalu tengok, selalu ketuk. Jadi hari yang saya bagi tu mungkin hari tu tuan-tuan tak ketuk, tak ingat lah. Nanti exam lagi akan datang, akan masuk lagi. Dia biasanya yang tak dapat jawab tu yang nanti akan ingat. Yang tak dapat jawab tu yang nanti akan ingat. Soalan yang kita tak dapat jawab tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun ya wa ulama'un fusaq. Okey, ini juga Nabi datang lagi hadis daripada Nabi lagi. Nabi cakap yakun fi akhir zaman, datang pada akhir zaman. Akhir zaman ni zaman kita tuan-tuan ya. Ubadun juhal, orang-orang yang beramal, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang zuhud, orang yang apa? Orang yang apa banyak beramal soleh, banyak sembahyang apa? Juhalun, bodoh. Bodoh ni maksudnya tak tahu hukum syariat. Tak tahu hukum syariat. Wal ulama fusaq. Dan orang-orang alim dia ialah fasik. Orang alim dia melakukan dosa-dosa. Maksudnya apa? Maksudnya guna ilmu tapi bawa orang kepada dunia. Guna ilmu berahikan orang kepada dunia. Itulah dia. Jadi ini juga hadis yang seterusnya. Maksudnya ini juga hadis yang didatangkan oleh Nabi nak menunjukkan bahawa ulama tu memang ada yang baik, ada yang jahat. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang yang berbuat ibadat itu jahil, dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Jadi kebanyakan ulama itu fasik. Suatu lah Imam Ghazali ada tulis dalam Ayyuhal Walad ataupun dalam Khulasatul Tasanif. Dia sebut barang siapa yang mendapatkan guru yang membawa kepada akhirat yang lengkap zahir batin, gigit guru tu dengan gigi geraham. Jangan lepas, sebab nak dapatkan tu sedikit. Terlanjur cakap pasal gigi ni, saya nak cakap jugalah apa ni, mungkin tuan-tuan semua dah tahulah sebab saya pun belajar dengan mak saya je. Nak kuatkan gigi tu kan lepas mandi tu kan pakai tuala tu kan. Tuala tu gulung, gigit tuala tu. Belajar buat macam tu. Memanglah mungkin pada yang macam-macam mungkin tak perlulah, tapi yang pada yang tuan-tuan yang muda-muda ni macam-macam apa gigi baru tak ada dah. Tapi tak kisahlah ada ke tak ada ke, tapi tak tahulah, mungkin macam-macam semua dah tahu saya rasa. Sebab benda ni orang tua punya tua kan. Zaman dulu manalah nak jumpa doktor gigi apa semua. Buat macam tu. Saya buat. Lepas tu macam tulah, gosok gigi tu pakai yang kecil. Kena rajin. Gosok gigi ni nak kena, jangan gosok gigi, gosok lah dah siap. Tak boleh, dia memang lama-lama sikit. Ada tempat yang kita boleh laju, ada tempat yang kita kena cek lambat sikit. Dia kena macam tu lah. Dia tak boleh nak cepat je semua. Dia kena apa tuan-tuan? Kena apa? Itulah. Saya ingat nanti saya nak ni lah. Saya nak kumpul duit banyak-banyak. So saya nak panggil doktor gigi datang sini. Satu hari Rabu, kita duduk kursus dengan doktor gigi tu sini. Kita dengar je lah cakap doktor gigi tu ke. Doktor kesihatan tu.
Ni saya yang kita yang tua-tua ni saya macam tak kisah sangat. Yang muda-muda ni saya risau sebab kita tak ada PJK, pendidikan jasmani dan kesihatan. Suatu saya suruh budak-budak ni jalan kaki. Kita saya tak nak nanti tuan-tuan duduk macam ni. Belajar duduk aircon lah tu. Duduk aircon, darah pun dah beku. Kesudahannya nak bangkit pun susah. Kalau yang tua-tua ni saya tak, biasalah kita nak bangkit susah. Kalau yang muda-muda kalau nak bangkit susah, itu something tu. Jadi sebab tu saya suruh jalan kaki semua sebab kita tak ada PJK. Kalau ada PJK, tak tahulah kot nanti kita nak kena buat PJK dulu pukul 8.30, pusing lavender dulu jalan kaki. Lepas tu baru masuk kelas. Itu kalau macam tu memang bau peluh dah nanti. Okey, habislah kat situ. Jadi kata Nabi, artinya lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang ni dah baca tadi kan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ni Sayyidina Umar pula cakap, idza ra'aitumul alim, siapa tu, Maryam ke? Maryam Nuha tak ada kan? Maryam tu kot. Idza ra'aitum al-alim muhibban lid-dunya fattahimuh ala dinikum fa inna kullu muhibb yakhudu fi ma yuhib. Ni kena bariskan ni tuan-tuan, simpan perkataan ni. Sayyidina Umar kata, idza ra'aitumul alima, apabila kau melihat akan seorang alim muhibban lid-dunya, alim tu kasih benar dia, kasih dekat dunia, fattahimuh, maka hendaklah kau tohmah dia. Tohmah dia dalam hati kita supaya jangan ikut dia. Ala dinikum, atas agama kamu. Jadi jaga agama kita, jangan ikut dia. Fa inna kullu muhib, kerana setiap orang yang mencintai, yakhudu fi ma yuhib, dia akan karam dalam apa yang dicintai. Dia akan karam dalam apa yang dia cintai. Artinya apabila engkau lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia, maka kamu tohmahkan akan dia atas agama kamu, yakni jangan kamu percaya akan dia, jangan percaya orang tu atas mengambil agama kamu kepadanya. Maka kerana tiap-tiap orang yang kasih akan suatu itu, masuk ia ke dalam sesuatu yang dikasihnya itu. Jadi maksudnya, kalau orang tu cinta dunia, dia akan bawa semua pada dunia. Ini minta maaf tuan-tuan, saya sebut sikit lah. Jangan terasa hati tuan-tuan, tapi kena dengar apa saya cakap ni. Saya ngaji, saya tak nak cakap lah nama, walaupun saya dah sebut apa tadi. Orang tu ialah YDP PAS, dia orang politik. Bila dia baca kitab hikam, kitab tu pergi ke politik. Jadi nak cakap, apa yang dikasih? Kalau dikasih politik, ilmu dia semua pergi ke politik. Kalau dikasih agama, dunia dia semua. Kalau dikasih Allah, walaupun benda tu benda dunia, akan semua pergi kepada Allah. Tapi kalau dikasih kepada dunia, benda yang Allah akhirat pun akan pergi kepada dunia. Tujuan saya cakap ni supaya tuan-tuan nak kena faham, nak tahu. Bukan saya suruh tuan-tuan keluar daripada parti, tuan-tuan tak payah keluar. Saya tak suruh keluar pun. Duduk je lah dalam tu. Kalau tuan-tuan boleh jaga agama, duduk. Kalau tak boleh, baru keluar. Lepas tu kalau dah duduk dalam tu, kalau tuan-tuan boleh bersuara, boleh betulkan. Kita punya masalah kita ialah satu kebodohan. Kebodohan kita duduk dalam satu-satu kumpulan, lepas tu kita jadikan agama kita di belakang bontot kita. Kita letakkan kumpulan tu dekat atas mahkota kita. Itu yang salah dia. Jadi kata Sayyidina Umar, apabila jadi dia kata di dalam suatu yang dikasih. Jadi orang tu apa yang dikasih, dia akan karam dalam perkara tu. Jadi kalau dia tu ulama, dia alim, tapi dia kasih dunia, alim dia tu akan ke dunia. Jadi sebab tu Sayyidina Umar kata, tohmah orang tu, jangan pergi kat orang tu. Ini setengah daripada ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak tiap hari adab seorang guru kan? Adab seorang guru tu ialah kena kekang murid dia, jangan pergi kepada majlis yang melalaikan. Majlis yang elok, pergilah. Tapi majlis yang melalaikan, yang merosakkan, yang bawa pemahaman lain, jangan pergi. Tuan-tuan semua dah dapat ke surat Jaiz tu? Dah. Yang depan dapat, yang belakang tak tahu cerita. Kak ni, kak Hawa. Kena dapatkan surat tuan-tuan ya, sebab saya nak tuan-tuan nampak tu betul-betul. Saya telah difitnah oleh surah Mutakin. Tu nak kena tahu sebab dalam surat tu tulis surah Mutakin. Dalam satu tu ada, bukan, dalam satu tu ada 3. Satu surat yang sebut surah Mutakin, satu surat yang surat Jaiz dah kata dipanjang, maksud selepas mesyuarat, selepas dah panggil saya, selepas dah bicara dah panggil mahkamah Jaiz, tauliah saya dikekalkan. Maksudnya dah tahulah kita sebenarnya kena fitnah. Saya cakap dah tu sebenarnya. Saya cakap sebenarnya dia orang ni sebenarnya fitnah saya. Lepas tu yang ketiga, PDF yang ketiga ialah saya punya tauliah saya. Tauliah yang baru ni, tauliah digital. Sekarang tauliah yang terbaru tak ada kad. Tauliah yang terbaru ni digital semua. Jadi saya bawa tu. Jadi saya tujuan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan tu supaya tuan-tuan tahu
Saya ada musuh lah. Maksud saya dekat sini pun orang tak suka. Dekat sini pun orang tak suka. Sebenarnya tak suka sebab apa? Boleh jadi cemburu, boleh jadi dengki, boleh jadi sebab politik. Sebab saya kan memang tak main politik. Jadi sebab itulah. Biasanya satu saya kata dalam surau-surau ni tuan-tuan, surau-surau ni jangan bagi orang politik dalam. Kalau ada orang politik dalam, besok ustaz-ustaz politik je kat dalam. Jadi surau ni ikut sultan sebenarnya tuan-tuan. Ikut sultan. Sultan cakap tu dah betul dah. Sultan cakap tu lah yang ikut yang Sayyidina Osman cakap. Jadi ikut sultan. Jadi dalam agama, dalam surau tu besok, dalam surau, dalam masjid akan cakap benda agama. Jadi dia tahu yang politik ni mana yang boleh pakai, yang politik ni mana yang tak boleh pakai. Yang politik yang boleh pakai, kita bersatu dalam politik untuk jangan bagi orang kafir ambil negara kita. Yang politik yang tak boleh pakai ialah kita membusuk-busuk sesama kita orang Islam. Itu bodoh tu nama dia. Yang itu kena dibetulkan. Jadi kita akan cakap benda tu melainkan orang yang tak ada kepentingan politik. Ini yang jadi sekarang ni, kita membodoh-bodoh sesama kita. Kita membodoh-bodoh lah silap. Kita menjadi orang yang bodoh dan kita menikam sesama kita. Hasil daripada mana? Jawapan dia hasil daripada hasil daripada politik. Itu sebabnya sultan cakap tu dah betul. Dah ikut sultan cakap tu. Ni kita ni alhamdulillah rabbil alamin, saya pun flow yang Allah bagi tu macam okey. Sebab kebetulan kita ada zawiyah. Jadi benda yang kita nak tumpu pada ilmu dapat. Kalau dekat surau, tengoklah. Belajar separuh, kejap berhenti. Belajar separuh, masyarakat macam mana nak jadi? Konon-kononnya nak jadikan surau tu, konon-kononnya nak jadikan tempat untuk orang jadi berilmu. Itu sudah hanya jadi permainan je. Jadi tempat medan, jadi tempat pentas persembahan je. Orang datang ustaz ni, dia buat persembahan. Datang ustaz ni, dia buat persembahan. Ketawa sana, ketawa sini. Import daripada negeri sana, import daripada negeri sini. Datang pun sekejap-sekejap, bagi ketawa. Lepas tu balik, menghabis duit surau je. Orang pun jadi lam yazdadhum illa bu'adah. Maksudnya, pergi datang majlis-majlis, mendengar ceramah, kesukaan sebenarnya jauh daripada Allah. Ini nasib baik alhamdulillah rabbil alamin, Allah bagi kita zawiyah, dapat kita terus menerus sampai kitab pun khatam. Saya cakap tu supaya tuan-tuan bersyukur. Tuan-tuan bersyukur tak? Maksud saya jangan dengar je. Cakap kat Allah alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan masuk kereta bersyukur tak? Bersyukur tuan-tuan, masuk dalam kereta tu bersyukur. Nasib baik ada bumbung cakap. Ni budak-budak ni jalan kaki je. Jalan kaki pun bersyukur. Nasib baik ada kaki. Nasib baik ada kaki. Jadi bersyukur je dengan apa yang ada. Tak usah nak sibuk-sibuk yang lain. Tapi bersyukurlah dengan nikmat yang paling besar, nikmat agama tu. Maksud saya ada zawiyah tu, dapat kaki pula. Kaki berkhidmat kepada kita, pergi zawiyah, pergi belajar. Bukan kaki pergi disko ke pergi apa. Bersyukur tuan-tuan. Bermula segala alamat yang tersebut itulah alamat ulama yang jahat. Nampak tu? Bermula segala alamat itu daripada hadis Nabi sendiri. Nabi sendiri dah ingatkan kita tentang adanya ulama yang jahat. Ada ulama yang jahat. Jadi mata kita tu kena teliti tengok. Jangan salah berguru. Ada ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Adapun ulama akhirah itu iaitu amat banyak. Alamat ulama akhirah itu amat banyak. Setengah daripadanya iaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Wal Ulamaul Akhirah wa Ulamaul Akhirah humul ladzina la ya'kuluna bid-din wa la yabi'una al-akhirata bid-dunya. Dia kata ulama akhirat itu ialah ulama yang tidak makan, dia tidak mencari makan dengan agama. Maksudnya dia tak menggunakan agama dia untuk mencari makan ni, bukan cari makan perut je. Mencari makan tu mencari kemegahan dengan agama, mencari kesenangan hidup dengan agama. Dia bukan gitu tujuan dia. Tapi bukan bererti langsung tak ambil dunia. Bukan bererti kalau saya jadi kata satu orang alim tu dia jadi mufti, dia dapat gaji, dia tak ambil gaji tu, bukan macam tu. Jadi mufti, gaji bukan letak di hati. Boleh nampak tak? Kan macam tadi mula-mula ulama akhirat, dia memang belajar nak jadi mufti. Nampak tak? Yang seorang ni dia belajar untuk Allah, tapi dia jadi mufti. Waktu status menjadi mufti sama tak? Tapi status pandangan kepada Allah tak sama. Seorang tak pandang Allah, seorang pandang Allah. Tapi dua-dua jadi mufti. Nampak tak? Jadi bukan berarti bila jadi ulama akhirat, jangan jadi mufti, jangan jadi apa, tak boleh macam tu. Kena jadi mufti. Nanti kalau tak jadi mufti, Wahabi jadi mufti, langsung. Macam tu. Boleh fahamkan ya? Jadi jangan keliru kat situ. Cuma dia masuk ke dalam tu tadi, dia tak pun memakan, dia tak pun menggunakan agama dia untuk kehidupan dia. Wala yabi'una al-akhirata bid-dunya. Dan dia tidak pun menjual akhirat dia untuk didapatkan dunia.
Maksudnya contohnya macam yang semalam perempuan saya cakap tadi tu, perempuan yang buat apa, Instagram tadi kan, walaupun dia bukan ulama lah, tapi contohnya katalah ada seorang ulama macam tu, dia masyhur, kemudian tiba-tiba datang satu satu penguasa cakap, boleh tak kami nak jadikan kau ulama kami, tetapi kau kena fatwa macam ni macam ni macam ni. Maksudnya menyalahi syariat. Kalau dia ulama akhirat, ditinggalkan orang tu, biarkan dia miskin apa perdana pun tak apa. Tapi kalau dia ulama dunia, dia jual je agama, dia tukar je fatwa, dapat duit. Boleh faham? Artinya bermula ulama akhirat itu iaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya, yakni jangan dijadikan agamanya itu sebab bagi dapat makanan dan pakaian itu, dan jangan menjual ia akan akhiratnya itu. Okey, saya bab ni walaupun dekat sini sebut agak terperinci, saya nak sebut apa yang ayah awak ajar saya. Dia dulu ayah awak pernah cakap saya, dia kata saya kan, kalau tuan-tuan nak perasan, kalau nak tuan-tuan nak tahulah, saya nak bagi tahu kenapa saya beli mesin rumput tu. Jawapan dia sebab nak ikut cakap ayah awak. Ayah awak cakap saya, dia kata yang pertama, dia kata Wang jangan berguru dengan orang yang ngajar kat masjid. Itu yang pertama. Lepas tu dia kata Wang jangan ambil faedah daripada murid. Maksudnya jangan nyusahkan murid. Jangan mentang-mentang murid ramai, jadikan minta duit dekat murid-murid, jangan. Lepas tu jangan bergantung dengan sanggup hati kat masjid. Bergantung dengan kaki sendiri. Dia suruh goreng dalam kuali sendiri. Jadi dia cakap saya macam mana nak buat? Buat tu ialah dengan niaga. Dia dulu dia ajar saya jual ikan kering dengan jual cili kering. Jual ikan kering dengan jual cili kering. Dia kata dekat saya sebab lambat rosak. Kalau orang belajar jual macam ikan-ikan benda basah-basah ni, nanti orang putus asa. Benda jual benda basah, lepas tu dah busuk. Lepas tu dah busuk, lepas tu rugi. Bila dah rugi, asyik rugi je kerja, kita pun putus asa. Jadi jual benda yang susah nak rosak. Jadi kalau lambat pun dia expiry dia lama. Jadi kita pun sempat jual balik dan kita sempat dapat untung sebelum dia rosak. Tu ayah ajar lah. Tapi saya tak jual barang yang kering seperti ikan kering dan cili kering. Saya jual benda lagi kering lagi. Saya jual saya jual besi terus. Jadi lebih kering daripada ikan-ikan tadi tu. Jadi itulah perkara pertama yang jadi saya niaga. Walaupun untung sikit, tapi itulah yang mula-mula sekali, yang mula-mula menyebabkan zawiyah tu terbuka. Itulah mula-mula. Sebab ketika tu saya tengok boleh cecah, saya boleh dapat 1,000 yang saya tak pakai. Tu yang saya nak bayar tu. Walaupun lepas tu jadi PKP, tu cerita lain lah. Tapi nak cakapnya, saya ada niat saya nak gunakan apa dunia yang saya dapat tu untuk agama. Okay, jadi dekat sini dia kata jadi oleh kerana ayah awak pesan macam tu, itu sebabnya saya seboleh-boleh biar ada pekerjaan yang lain, walaupun sama ada menjadi ke tak jadi ke, yang penting kita usaha. Ada pekerjaan yang lain, jangan bergantung dengan sagawati masjid. Jadi sebab itulah saya nak niaga cahaya awak tak boleh. Saya pun mula-mula sekali pakai mesin rumput tu, sebab saya ada kemahiran kat situ. Sebab memang daripada kecil kerja mesin rumput, ayah punya kebun 2 ekar. Itu sebabnya saya tahulah teknik semua saya tahu. Pokok kalau tinggi whiteboard ni pun saya tahu macam mana nak buat. Tinggi macam ni. Cuma perlukan tenaga lah. Lepas tu kalau batang besar-besar macam ni pun masih boleh lagi. Pakai mesin rumput tu masih boleh lagi. Tapi kena ada teknik dia. Ataupun rumput yang sangat panjang pun boleh. Satu je lah bahaya, terung selah. Tu je lah bahaya ni. Saya dulu kecil-kecil tak kenal ular. Ular tu ada, saya pun nak lawan dia. Lepas tu bila saya cerita dengan ayah saya kata lain kali jangan, dia kata. Sebab dia kan tinggi, ular tu tinggi tuan. Dia boleh naik sampai frame tu tau. Ekor dia tu kuat. Dia boleh naik sampai situ, tinggi. Macam nak tinggi saya. Dan dia panjang. Teruslah tu. Kalau dah besar-besar ni panjang. Okey, jadi sebab itulah dia kata tanda ulama akhirat tu ialah dia tak menjual agama di mana tadi? Jangan menjual ia akan akhiratnya. Mana situ ke tadi? Jangan menjual ia. Betul situ? Jangan menjual ia akan akhiratnya itu dengan dunia. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni jadi betul sebab guru. Saya tu kalau tak jumpa Ya Wahab, cerong saya. Saya tanya nanti dah habis belajar jadi apa, saya kata kan. Lepas tu pakcik tu cakap, jadi guru masyarakat, dia kata kan. Lepas tu saya fikir,
Boleh ke jadi guru macam mana nak bayar, macam mana nak bayar rumah, macam mana nak bayar ni semua kan. Lepas tu saya pun fikir tak, tapi saya bimbang waktu tu. Cuma saya tak nak fikir, saya bimbang macam mana nak hidup. Bila dah jumpa Ayah Wahab, terus tak ada benda tu semua. Jadi nak sebutnya kadang-kadang sebabkan guru kita ni, sedangkan Ayah Wahab dia tak ajar apa-apa pun. Cuma dia cakap kena niat dalam hati tu, sebab rezeki Allah bagi macam-macam jalan. Kita buat je dapat, yang penting Allah tunjuk, Allah ajar jalan apa. Salah satu yang senang nampak ialah bekerja sama ada bekerja dekat pejabat ke, bekerja jadi apa, jadi guru sekolah ke, pejabat ke, mufti ke, ataupun kita kena niaga ke apa. Jalan banyak. Masuk je salah satu jalan tu untuk mendapatkan, sebab Allah kata itu asbab. Cuma kadang-kadang Allah suruh je berjalan situ, tapi duit datang jalan lain. Kita kerja, kita buat niaga tak dapat pun duit, tapi duit datang jalan lain. Dapat makan tak? Jawapan dapat makan. Sama tak datang daripada Allah. Orang yang kerja tadi jadi mufti dapat daripada Allah juga. Yang niaga kedai cikgu tadi pun dapat daripada Allah juga. Yang apa tadi, yang duduk petani tadi pun dapat daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Hanya saja kita kena buat kerja. Jangan jangan jadi bodoh, kita langsung jadi pemalas, tak kerja. Lepas tu jangan pula jadi qadariyah. Kita rasa kerja tu yang memberi rezeki, jangan macam tu. Kita jadi orang ahli sunnah, iaitu kerja itu sebab, rezeki itu Allah yang bagi. Ia akan akhiratnya itu dan dunia, yakni dikosotkannya menuntut ilmu atau beribadat itu kerana dapat dunia. Maksudnya dia nak menuntut ilmu, dia bukan orang macam tu ya. Kalau dia bukan macam tu, barulah itu dinamakan ulama akhirat. Saya sebenarnya itulah baca ni sesedih tu. Sebab nak jumpa guru macam Ayah Wahab dengan Syekh Omar pun dia kerja hospital. Syekh Omar kerja hospital. Suatu Syekh Omar waktu suluk kan dalam suluk kena sedekah kan. Jadi waktu suluk kami ni pelajar mana ada duit nak sedekah. Tapi sebabkan dia nak suruh juga kami dapat pahala sedekah, saya suluk 40 hari. 40 hari Syekh Omar siapkan 40 keping 50 sen. Dia suruh saya sedekah 50 sen tu setiap hari. Satu hari 50 sen, satu 50 sen. Nak cakap guru, tuan-tuan, guru yang nak menyampaikan kita ni. Dalam perjalanan saya ni susahlah nak jumpa macam tu. Kalau habaib, sebab saya kata saya guru dengan saya guru dengan Abu Bakar, saya puji Abu Bakar, tak. Tapi Abu Bakar dia memang ada lain sikit. Maksud saya Abu Bakar tu lainlah daripada habaib yang saya pernah jumpa lain. Tally perkataan Abu Bakar, tally dengan perkataan Ayah Wahab, tally. Walaupun jauh umur, maksudnya Ayah Wahab memang orang zaman bila kan. Ayah Wahab tu memang sangat tua. Tapi kalau oleh kerana dua-dua tu ahlillah, perkataan tu sama. Dan setengah daripadanya itu, iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, katanya wa minha an takuna inayatahu litahsil al-ilm an-nafi' fil akhirah wal murghib fi at-ta'ah wa fi at-ta'ati mutajanniban lil ulum allati yaqillu naf'uha wa yakthuru fiha al-jidal wal qil wal qal. Ini saya harap tuan-tuan dapat dengar, tuan-tuan dan perempuan lah, yang lelaki-lelaki pun juga saya harap, ataupun saya harap jugalah, sebab baru ni saya ada sebut ni. Kata Imam Ghazali lagi, dia kata wa minha, setengah daripada alamat ulama akhirat tu, an takuna inayatuhu bi tahsilil ilmi an-nafi'. Dia kata setengah daripada tandanya ialah jadilah usaha dia ataupun dia tu mendapat inayah untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat fil akhirah, ilmu tu bermanfaat dekat akhirah, wal murghib fit ta'ah, dan bila dia dapat ilmu tu dia akan bersemangat mengajak dia tu membuat ketaatan. Itu yang 100 rakaat pun senang aja buatnya. 100 rakaat jalan biasa aje. Sebab bila dia dapat semangat tu, benda susah pun jadi senang. Okey, kemudian mutajanniban li ulumil lati yaqil naf'aha, dan dia akan menjauhkan diri dia daripada ilmu juga. Tadi kan dia menuntut ilmu, sekarang dia menjauhkan diri dia daripada ilmu juga. Tapi ilmu apa? Yaqil naf'aha, yang sedikit manfaat dia. Dan yang ini saya dah cakap dah dekat tuan-tuan tempoh hari juga, saya dekat Azmi pun saya bagi tahu, sebab saya tak nak tuan-tuan yang macam dia orang lah, yang muda-muda ni, saya tak nak keliru. Macam saya cerita, saya dulu waktu saya masuk je pondok, bila saya dah kenal beberapa nama sampai 24 ilmu. 24 ilmu kata saya. 14 ilmu.
14 ilmu alat. 14 ilmu alat tu saya rasa dah minat dah ni. Saya dah nak pergi dah ni. Jadi nak menyempurnakan 14 ilmu alat, ilmu agama tu, ni termasuklah mantik, balaghah, makni, bayan tu semua masuk. Okey, lepas tu bila saya dah berguru dengan Ya Wahab, saya dah nampak mana yang manfaat. Sebab usul fikih, usul hadis, usul tafsir, lepas tu qawaid fikih, lepas tu balaghah, makni, bayan, semua tu dah diputuskan oleh ulama sampai mengeluarkan keputusan. Sekarang ni yang kita nak pakai untuk kita menjadi hamba ialah keputusan. Yang kita nak pakai menjadi hamba ialah keputusan. Jadi keputusan ni zaman dulu tak keluar. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i terpaksa keluarkan. Imam Malik terpaksa keluarkan. Imam Ahmad bin Hanbal terpaksa keluarkan. Imam Abu Hanifah terpaksa keluarkan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami terpaksa keluarkan. Syekh Ramli terpaksa keluarkan. Imam Nawawi terpaksa keluarkan. Syekh Rafi'i terpaksa keluarkan. Jadi semua Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga terpaksa keluarkan. Jadi semua mereka dah keluarkan, ilmu tu dah putus, keluar jawapan. Jawapan dah. Yang kita nak pakai untuk kita sah amalan ialah jawapan. Jadi kalau tuan-tuan gunakan ilmu umur tuan-tuan, ambil jawapan, beramal terus, tuan-tuan akan jadi cepat. Tapi kalau tuan-tuan gunakan umur tuan-tuan yang muda tadi tu, tuan-tuan cari balik mana punca ni, cari balik. Kan dah buang masa situ. Benda tu dah keluar, dah putus. Tuan-tuan cari balik. Silap-silap, tengah-tengah cari keliru. Cari-cari tak jumpa jalan macam mana ulama keluarkan jawapan ni. Kesudahan tak pakai yang tu, buat sendiri. Bila buat sendiri tak sah. Nampak tak? Itu yang jadi kat Wahabi tu. Okey, jadi nak sebut satu, saya kata kat diorang semua, saya kata jangan gelonjor sangat dekat ilmu alat tu. Sebab yang pertama, umur kita pun pendek, umur dunia pun pendek. Sekarang ni kita dah sampai dekat fasa apa? Kita dah dekat Sailam. Sailam ni tinggal Imam Hadi lagi. Kita dekat Sailam. Nabi kata fa idza balagat ila Syam fa ya Sailam. Nabi kata bila fitnah tu dah sampai dekat Syria, fasa tu ialah fasa Sailam. Kalau fasa Sailam tinggal nak Imam Hadi je lagi. Jadi kalau nak naik Imam Hadi, tuan-tuan nak sibuk dengan mantik lagi, balaghah bayan lagi. Jadi sebab itulah saya kata macam saya dulu, saya tak fikir dah tu semua. Saya ambil sikit-sikit daripada usul fikih, usul hadis, usul tafsir sikit. Usul hadis, usul fikih. Lepas tu qawaid fikih. Ambil sikit-sikit, lepas tu yang lebih tasawuf. Sebab tu banyak suluk, banyak tasawuf. Sebab tasawuf tu yang membukakan. Ada benda-benda kadang-kadang tuan-tuan yang tuan-tuan belajar ilmu zahir ni, ilmu fikih ni, dia tak terbuka. Bila banyak zikir, dia terbuka. Saya dulu ayah awak pesan, saya sangka baik dengan apa yang ayah awak cakap sebab saya tak nampak jalan. Macam mana zikir boleh bagi pandai? Macam mana zikir boleh bagi faham baca-baca ni semua? Sebenarnya ya. Malam yazuk lam yadri. Barang siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Saya ketika tu tak rasa, tapi saya tak buruk sangka. Bila saya tak rasa, apa yang ayah Wahab cakap, saya buat. Jadi satu saya membanyakkan zikir sampai saya terbuka. Dan saya lihat kawan-kawan yang sama-sama dengan saya dulu ngaji pondok sekarang tak terbuka. Sebab apa? Sebab tak ambil tarekat. Itulah saya katakan tadi. Jadi sebab itulah saya pesan ilmu alat ni ambil sikit-sikit, lepas tu yang lebihnya suluk. Yang lebih tu suluk. Ambil apa ni? Jadi sebab itulah dia kata nak tahu tanda ulama akhirat, dia akan kurang pergi ilmu yang tak manfaat. Dia akan ambil ilmu yang manfaat tu, ilmu yang boleh asah hati dia rapat dengan Allah, rapat dengan Allah ni ialah mengiktiraf diri tu celaka. Jangan mengiktiraf diri tu dah hampir. Kalau mengiktiraf diri tu dah hampir, bererti kita celaka yang hakiki. Dia kata allati yaqil naf'uha wa yaksur fiha al-jidal. Dan dalam ilmu tu nanti yaksur fiha al-jidal. Dalam ilmu tu nanti banyak je berbahas-bahas je. Pergi berdebat sana, pergi berdebat sini. Wal qil, dan perkataan kaul, ada kaul ini, ada kaul itu. Wal qal, ada perkataan itu dan ada perkataan ini. Jadi maksudnya ada pendapat itu, ada pendapat ini. Jangan sibuk dekat situ. Jadi ambil keputusan dia. Artinya setengah daripada alamat ulama al-akhirat itu bahawa adalah sesungguh-sungguh kehendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat dan menggemarkan ia di dalam berbuat ibadat. Dan padahal ia menjauhkan daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaat. Bariskan tu. Padahal ia menjauhkan daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaat. Manfaat ia dalam akhirat. Nampak? Sedikit je manfaat dia dalam akhirat. Dan yang membanyakkan di dalamnya jidal. Banyaknya bila belajar ilmu tu jadi gaduh je. Yang ni membanyakkan dalam berbantah-bantahan
dan yang membanyakkan akan qil, yakni membanyakkan akan menghikayatkan perkataan orang, dan membanyakkan qal, yakni membanyakkan perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Maksudnya bila dia pandai dalam ilmu tu, usul tadi tu, dia hanya banyak mencakap pada pendapat aku ataupun ada pendapat mengatakan macam ni. Itulah saya katakan tadi. Walaupun benda ni kadang-kadang kalau tuan-tuan bercampur dengan ulama-ulama, yang kalau tuan-tuan bercampur lah, kalau tuan-tuan bercampur, ilmu ni bukan ilmu sesat, tapi dia boleh menyesatkan. Ada ilmu yang memang sesat, lagilah boleh menyesatkan. Ini ilmu ni tak sesat, tapi dia boleh menyesatkan sebab dia boleh datang kepada lalai. Tapi kadang-kadang penuntut-penuntut ilmu yang muda biasanya suka ilmu ni sebab dia ada buah kilas kan. Dia ada buah kilas. Jadi orang suka. Jadi kalau tuan-tuan berjumpa dengan guru yang memang main ilmu ni, tuan-tuan akan nampak ilmu ni mutiara sangat. Saya jumpa semua, tapi saya ada cermin kat dalam. Sebab saya sebelum saya pergi luar negara apa semua, saya suluk dah banyak. Saya suluk 100 lebih hari. Sebelum saya keluar. Dan saya pula tuan-tuan, saya ni nak bagi tahu ni supaya nak tahu. Saya ni masih sempat lagi jalan macam orang zaman dulu. Dan saya pun masih hidup lagi zaman sekarang ni, dan saya rasa masih lagi saya boleh buat murid. Dan saya nampak siapa yang mengambil perkataan saya ni, saya nampak tanda tu ada simat tuan-tuan. Simat tu ada dekat muka masing-masing. Daripada mana dapat benda tu? Jawapan dia daripada apa yang kita jujur daripada dulu. Maksudnya kalau saya jujur, saya boleh bagi kejujuran tu pada murid saya. Jadi maksudnya saya dulu saya buat dah dengan Tuhan saya apa yang saya buat. Itulah tuan-tuan. Sebab itulah saya bila saya pergi campur-campur orang pun, saya insya-Allah saya pun harap janganlah Allah bagi terkesan. Kalau sekadar perjalanan umur saya sekarang ni, datanglah macam mana pun saya takkan berjangkit dengan orang. Saya rasa kita berhentilah dulu takat tu, nanti kita baru masuk al-faslur rabi'ah fi bayanil ulum allati talabaha fardu ain. Ini penting ni nanti. Ini dia kata nak cerita pasal fardu ain tu dekat mana je fardu ain tu. Fardu ain tu dekat mananya? Dekat tasawuf apa fardu ain dia? Dekat tasawuf kena ada hurai sikit lah. Tapi yang lain tu saya rasa tuan-tuan semua dah nampak dah. Ini dulu waktu saya kat pertama ada orang tanya tarekat tu fardu ain ke tidak? Kat sini nanti dijawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tanda tari semua. Alhamdulillah rabbil alamin, batuknya sampai lepas ngajar. Buah kilas dapat ilmu adat. Kalau tuan-tuan tak nak buah kilas, pakai pistol je tembak pun, pum, mati terus. Tapi kalau tuan-tuan nak nampak hebat sikit, tuan-tuan gunalah silat, guna tangan kosong. Channel Jason Statham tu cakap original macam mana tak ada cakap. Maksudnya lawan secara tangan kosong ni lebih is the best dah dia katanya tu. Jadi sebab bila lawan tangan kosong nampak kita hebat, tapi kalau pakai pistol nampak tak hebat. Pum, keputusan. Kalau pakai lawan nampaklah steril lawan ni. Sebenarnya dah berapa minit dah. Dah berapa minit kita buang. Kalau pakai pistol tadi 1 saat aja. Macam itulah. Tapi saya akan ajar juga benda ni, buah kilas ni sebenarnya. Saya akan ajar juga, tapi saya takkan ajar banyak. Dan saya tuan-tuan tu guru yang jaga murid. Saya akan tengok muka tuan-tuan tu. Saya tengok ke mana tuan-tuan nak mabuk. Kalau saya tengok tuan-tuan dah nak mabuk ke ni, saya akan jagalah sekadar kesihatan saya tu, saya akan jagalah. Melainkan kalau Allah hijab, saya tak nampak, murid terosak. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kan nak kongsi soalan? Kat sini ada ke tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik-pakcik ada ke? Terima kasih. Tiada apa dia boleh kami. Okey, baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'adad al-jibal subhana wa ta'ala kunna fa'ali. Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun Ya Rabb Ibrahim Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah jiran kepada ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada tuan tanah ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naim, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada
Syekh Mas'ud Al-Makki diluaskan akan kuburnya, diberikan luaskan ampunan kepadanya dan berberkat juga kepada Syekh Syekh Ammar As-Saifi diluaskan akan kuburnya, diberikan luaskan ampunan kepadanya dan berberkat juga kepada Habibah Masyhur diluaskan akan kuburnya, diberikan luaskan ampunan kepadanya dan berberkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki diberikan luas kesehatan kepadanya dan berberkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhari diberikan luas kesehatan kepadanya dan berberkat juga kepada Said Umar Lekaf dan berikan luas kesehatan kepadanya dan berberkat juga kepada kita semua yang hadir diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita, mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala talasi Muhammad afatas keterlanjuran waktu.